Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Danah Terkawal 2025. Anda bersama saya Hakim Suhaimi dan ini berita ADK edisi ini. Antara tajuk utama, ADK terima pensijilan ABMS. Johor sasaran hijaukan 17 KBT. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Agensi Anjara Kebangsaan ADK hari ini melakar sejarah apabila berjaya mendapat pengiktirafan bagi pensijilan MSISO 37001-2016 berdasarkan skop sedia ada tertakluk kepada semakan oleh panel kelulusan pensijilan CAP. Perkara tersebut diumumkan Muhammad Natrah Loman selaku Ketua Auditor daripada Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan NIOSH dalam sesi akhir pembentangan laporan audit di Ibu Pejabat AADK Kajang pada Jumaat. Sistem pengurusan anti-rasuah Anti-Bribery Management System ABMS dibangun bagi membolehkan agensi mencegah, mengesan, mengawal dan bertindak terhadap risiko rasuah, salah guna dan penyelewengan dalam pelaksanaan tadbir urus organisasi. Sesi audit peringkat kedua telah dijalankan selama 3 hari bermula 21 Jun 2023 melibatkan Ibu Pejabat AADK, AADK Negeri, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen dan AADK Daerah. Terdahulu, 4 panel auditor sempat menyampaikan taklimat ringkas kepada Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon berhubung hasil dapatan audit yang telah dijalankan. Hadir sama pada sesi ini ialah Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin dan Pengarah-Pengarah Bahagian AADK. Seramai 51 Ketua Agensi Anjara Kebangsaan AADK daerah dari seluruh negara menyertai kursus team building Ketua-Ketua AADK daerah anjuran cawangan pembangunan sumber manusia bermula 21 hingga 23 Jun di The Academy DRB Highcom, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kursus yang berlangsung selama 3 hari itu diadakan bagi memupuk kerjasama sekaligus meningkatkan semangat berpasukan antara semua peserta. Laporan lanjut, kita bersama rakan setugas Fauzi Suhaimi di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas. Saya kini berada di Port Dickson Negeri Sembilan bagi mengikuti kursus team building Ketua Daerah Agensi Anti Dadah Kebangsaan yang berlangsung selama 3 hari 2 malam di The Academy di RB Highcom. Untuk perincian lanjut bersama-sama saya Encik Noh Hafifi daripada Cawangan Sumber Manusia. Baik, terima kasih Encik Noh kerana sudi bersama AADK TV pada hari ini. Kalau boleh saya nak tahu apa perincian ataupun program team building melibatkan ketua daerah dan berapa peserta yang menyertai untuk tahun ini. Okey, terima kasih Cik Fauzi. Untuk makluman semua, kursus team building ketua daerah siri yang pertama diadakan bermula daripada 21 Jun sehingga pada hari ini 23 Jun. Selama 3 hari 2 malam melibatkan 51 ketua daerah. Dan tujuan kursus team building ni diadakan adalah untuk merapatkan lagi ukhuwah di antara ketua-ketua daerah yang ada dan juga menguatkan dari segi tim berpasukan di dalam kita punya kursus pada kali ini. Kalau kita tengok 3 hari, dan apakah perincian program-program yang dilaksanakan sepanjang tempoh ataupun program khusus team building ini? Antara program yang telah pun kita jalankan sepanjang 3 hari ini adalah bermula daripada sampai saja mereka peserta telah memulakan sesi ice breaking, ada sesi sukan neka di antara pasukan dan juga menyerlahkan bakat-bakat potensi diorang ada tu dalam persembahan yang telah diadakan pada malam semalam. Okey, saya kira itu sahaja perkembangan langsung dari Port Dickson bagi mengikuti kursus team building Ketua Daerah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Siri 1 untuk tahun ini. Saya kira itu sahaja. Kembali kepada rakan setugas. Baik, terima kasih Fauzi untuk laporan itu. Kursus team building Ketua AADK daerah yang diadakan selama 3 hari itu berupaya menerapkan kemahiran bekerjasama dan memberi tumpuan kepada latihan kerja berpasukan. Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata, usaha itu mampu menjadikan semua pemimpin, khususnya Ketua AADK di peringkat daerah, mencapai kejayaan secara maksima.
Katanya, pelbagai aktiviti berunsurkan semangat kekitaan, toleransi dan cintakan organisasi didedahkan kepada semua peserta sepanjang kursus berkenaan. Beliau juga berharap dengan adanya kursus itu dapat mengubah cara kerja dan kepimpinan semua petugas barisan hadapan agensi yang berada di daerah. Sementara itu, rata-rata peserta menzahirkan rasa seronok dan teruja dengan penganjuran kursus berkenaan. So, bila kita masuk ke program team building ni, kita diberikan satu semangat untuk bekerjasama sebagai sebuah pasukan, untuk meningkatkan kita punya komitmen di dalam kita melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. So, dia memberikan kita satu nilai tambah lah untuk kita membina kerja buat kita nanti bila kita balik di peringkat daerah kita nanti. So, harapan saya sebagai ketua daerah, dengan semangat yang dapat daripada team building ini, saya mengharapkan saya mampu untuk membuat ADK lebih baik demi mencapai dadah terkawal 2025. Dapat kenal lebih dekat, lepas tu dapat peluang untuk bekerjasama dalam team building. So nampak semangat dan mungkin dalam game-games yang dibagi itu, tugasan semua tu kita nampak true colours individu. So sana kita nampaklah kita punya kepimpinan tu macam mana, teamwork kita macam mana dan juga orang lain juga macam mana. And then adaptation between each other macam mana. So macam itulah. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chan Hon Jin dan Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Sumber Manusia AADK Nur Atika Mokhtar. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, Johor sasar hijaukan 17 KBT. Aku ada hal aku balik dulu. Weh, apa jap? Hal apa? Sedap ni weh. Buat lagi. Mana ada dah? Beli lah. Aku mana ada duit? Aduh, potong lah. Jom lah. Jom. Awal ayah balik hari ni. Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena off session 3 hari. So ayah nak cepat ni. Packing baju . Mana barang kau? Lawa motor. Jom bising-bising. Dadah perusak masa hadapan. Jauhi dadah. Mesyuarat Majlis Tindakan Membantah Dadah MTMD Negeri Johor Bilangan 1 tahun 2023 diadakan di bangunan Datuk Jaafar Muhammad Iskandar Puteri, Johor pada Isnin. Mesyuarat yang berlangsung selama 2 jam itu dipengerusikan oleh Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi. Dalam ucap tama Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi turut menyasarkan agar kesemua 17 kawasan berisiko tinggi KBT di negeri Johor dapat dihijaukan menjelang hujung tahun hadapan. Sementara itu, 2 kertas pertimbangan diluluskan pada mesyuarat itu iaitu pemerkasaan peranan Duta Perpaduan dan Jiran Muda melalui program pendidikan pencegahan dadah oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Johor serta program persijilan tempat kerja bebas dadah tekad oleh Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Negeri Johor. Kedua-dua usaha itu bagi memastikan usaha penghijauan KBT dapat direalisasikan pihak berkenaan. Selain itu, 1 kertas maklumat turut dibentangkan berkaitan pencapaian penghijauan KBT bagi tahun 2022. Agensi Anjuran Kebangsaan AADK Negeri Pulau Pinang menganjurkan bengkel Design Thinking Penghijauan Kawasan Berisiko Tinggi KBT penagihan dadah bagi Mukim 19 Daerah Seberang Perai Tengah SPT pada 12 Jun 2023 di Bukit Mertajam di sini. Bengkel berkenaan bertujuan merancang dan menghasilkan pelan tindakan bersepadu membanteras masalah penyalahgunaan dadah di kawasan berkenaan. Seramai 45 peserta terdiri daripada wakil Jabatan Agensi Kerajaan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO serta pemimpin-pemimpin komuniti dari kawasan Mukim 19 SPT menyertai bengkel berkenaan.
Antara pengisian bengkel adalah sumbang saran dan perbincangan kumpulan serta pembentangan idea daripada peserta bengkel. Bagi menyahut cabaran dadah terkawal 2025, ADK Negeri Pulau Pinang telah komited merangka plan sistematik bagi tempoh 5 tahun iaitu Penang Lawan Ancaman Dadah PLAD yang digerakkan bermula tahun 2021 hingga 2025. Antara program KBT yang digerakkan melalui kempen PLAD ialah di Mukim 1 Daerah Seberang Perai Utara SPU dan Mukim 21 Daerah Seberang Perai Tengah SBT pada tahun 2021. Pada tahun 2022 bagi Mukim 20 Daerah SPT dan Mukim 13 Daerah Timur Laut TL, manakala tumpuan diberikan kepada Mukim 19 Daerah SPT dan Mukim 13 Daerah TL untuk tahun ini. Perancangan program bagi tahun 2024 pula memfokuskan kepada KBT Mukim 16, daerah SPT dan kajian keberhasilan program turut dilaksanakan kepada semua KBT. Sementara itu, bagi KBT yang berjaya dihijaukan mengikut indikator yang ditetapkan oleh AADK, program pengekalan penghijauan terus dilaksanakan. Baik, kita teruskan dengan segmen personality AADK. Pada minggu ini, segmen personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazir bin Kasim atau dikenali di kalangan kawan-kawan dengan panggilan Jack. Saya bertugas di ADK Negeri Kedah sebagai penolong pegawai anti dadah di unit rawatan dan pemulihan. Saya mula berkhidmat di ADK pada tahun 2007 atau lebih tepatnya pada 4 Julai 2007. Sebelum saya berkhidmat dengan ADK, saya juga berkhidmat di Jabatan Belia dan Sukan di Pejabat Belia dan Sukan Daerah Langkawi sebagai penolong rakan muda. Hobi waktu lapang saya atau aktiviti yang saya lakukan pada waktu lapang, saya selalulah benda yang saya suka, memancing, suka-suka aktiviti laser. Okey, cabaran sepanjang saya berkhidmat dengan ADK, saya rasa yang paling mencabar sekali ketika era pandemik pada tahun 2020 sehingga 2021 tengah tahun 2021, mana program di daerah kita terpaksa jalankan dalam orang kata secara maya. Bila secara maya ni kita menghadapi kekangan klien-klien kita tidak semua yang mempunyai handphone ataupun gadget yang ada talian internet. Jadi itu satu perkara yang amat sukar untuk kami hadapi di daerah. Okey, pesanan saya kepada sahabat-sahabat di luar sana, masyarakat di luar sana, sekiranya anda mempunyai ahli keluarga yang terlibat dengan masalah penagihan dadah, jangan malu, jangan segan dan jangan takut. Laporlah kepada pihak yang berkaitan, terutamanya ADK. Dan kena ingat, tuan-tuan kena ingat yang ini, ADK bukan untuk menghukum. Segmen personality ADK menutup tirai berita AADK kali ini. Sebelum berpisah, rasanya belum terlambat lagi untuk kami ucapkan Selamat Hari Anti Dadah 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sambutan Hari Anti Dadah diraikan pada 26 Jun setiap tahun dan tema sambutan tahun ini masih mengekalkan tema lebih baik cegah dengan mesej pencegahan bermula di rumah. Sambutan itu bertujuan mengingatkan masyarakat Malaysia tentang bahaya penyalahgunaan dan penagihan dadah yang kini menjadi isu kesihatan dan keselamatan dalam negara. Sambutan peringatan itu juga sekaligus berupaya memperhebatkan komitmen dan tanggungjawab semua pihak, khususnya institusi keluarga dalam memerangi ancaman dadah. Dianggarkan kira-kira 3.3 juta rakyat Malaysia sengsara akibat isu penagihan dadah. Menurut kajian prevalen penagihan dadah Kementerian Dalam Negeri KDN bersama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2022 mendapat setiap 100 orang belia, 6 orang mengaku pernah mengambil dadah sepanjang hayatnya, manakala 4 orang lagi mengaku masih aktif mengambil dadah. Ayuh rakyat Malaysia,
Sama-sama kita bangkitkan semangat untuk tentang gejala penagihan dadah khususnya yang berlaku di rumah anda. Usah sembunyi, beritahu kepada kami. Kami sedia membantu untuk merawat pulih. Setiap seorang penagih yang dirawat ada 8 orang lagi yang berada dalam komuniti tanpa rawatan. Jika anda tahu, lapor kepada ADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube ADK TV. Assalamualaikum dan salam hormat.